12 Ogos 2000, jam 11.29 pagi, kedengaran beberapa siri letupan pada bahagian bilik kawalan pelancar torpedo kapal selam Oscar II iaitu Kursk. Turut merasai gegaran impak letupan berkenaan adalah beberapa buah kapal berhampiran yang terlibat dalam latihan ketenteraan Armada Tentera Laut Rusia. Jam 11.31 pagi. 2 minit selepas berlakunya letupan yang pertama, telah berlaku letupan yang lebih besar dengan kekuatan 4.2 pada skala Richter, bersamaan 3 tan bahan letupan TNT, direkodkan pada sistem pengasanan gegaran permukaan bumi Norway iaitu NORSA. Gegaran sekuat 4.2 pada skala Richter itu juga mampu dirasai sejauh 3,236 km, iaitu jarak letupan kedua yang berlaku di Murmansk, Rusia hinggalah ke Alaska. Kru kapal selam Rusia yang turut terlibat dalam latihan berkenaan, iaitu kapal selam Karelia, menganggap letupan yang berlaku adalah sebahagian daripada latihan yang diadakan. Kapten kapal cruiser tempur Pyotr Veliky, sejurus mengesan letupan yang berlaku, telah menghantar laporan kepada Ibu Pejabat Armada Tentera Laut Rusia, namun laporan berkenaan tidak diendahkan. Kapal selam Kursk atau Projek 949A Ante adalah kapal selam berkuasa nuklear era Soviet yang dibina pada tahun 1990 bagi tujuan mencari dan memusnahkan kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat. Dilengkapi dengan torpedo Type 65 yang direka khas bagi tujuan memusnahkan kapal-kapal saiz besar, ia mempunyai keupayaan untuk membawa muatan bahan letupan seberat 450 kg hingga 557 kg atau bahan letupan nuklear jika diperlukan. Kursk dengan panjang 154 meter memiliki berat 18,000 tan, dikuasakan dengan 2 reaktor nuklear jenis OK650B dan 2 enjin berkuasa steam, memiliki kelajuan 32 knot sewaktu di permukaan dan 37 knot sewaktu menyelam. Seramai 44 pegawai dan 68 anak kapal diperlukan untuk mengoperasikan kapal selam Rusia yang dikatakan mustahil untuk ditenggelamkan itu. Apa yang berlaku kepada kapal selam malang ini dan 112 kru anak kapalnya adalah kekangan peruntukan bajet yang dihadapi oleh Armada Tentera Laut Rusia. Kursk yang telah beberapa kali dikurangkan bajet penyelenggeraannya turut menghadapi masalah dalam menjaga kualiti dan kesiapsiagaan peralatan-peralatan yang digunakan, termasuk kesemua kelengkapan operasi menyelamat. Kesemua kru anak kapal Kursk juga turut dilaporkan tidak menerima apa-apa bayaran gaji sepanjang pertengahan tahun 1990. Justru memberi gambaran bahawa projek kapal selam berkenaan telah menghadapi pelbagai masalah kewangan sebelum ianya beroperasi sepenuhnya lagi. Kepimpinan pihak kerajaan Rusia juga telah menerima kecaman dari orang ramai serta masyarakat dunia kerana menolak sepenuhnya bantuan yang dihulurkan ketika berlakunya tragedi berkenaan. Turut menjadi persoalan adalah bagaimana kelewatan dan kegagalan pihak tentera laut serta kerajaan Rusia dalam menangani tragedi berkenaan, di mana mereka dikatakan cuba menutupi fakta-fakta tragedi yang berlaku dengan menyatakan bahawa latihan ketenteraan Armada Tentera Laut Rusia itu diadakan dengan jayanya dan pihak tentera laut Rusia mampu mengendalikan operasi menyelamat yang dilakukan untuk mencari kapal selam Kursk itu tanpa sebarang bantuan pihak antarabangsa. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku kepada kapal selam Kursk dan kesemua 112 kru anak kapalnya? Ini adalah catatan terakhir serta laporan berkenaan tragedi tenggelamnya kapal yang dikatakan mustahil untuk ditenggelamkan itu. 12 Ogos 2000, jam 8.51 pagi, kru kapal selam Kursk meminta kebenaran untuk menjalankan latihan tembakan torpedo yang telah dijadualkan terhadap sasarannya iaitu kapal cruiser tempur Pyotr Veliky. Kursk telah dijadualkan untuk melancarkan 2 torpedo Type 65 yang telah diubah suai bagi tujuan latihan tersebut.
Jam 11.28 pagi, kru kapal selam Kursk telah mengisi torpedo Type 65 ke dalam tiub pelancar torpedo nombor 4 bagi persiapan untuk memulakan rutin latihannya. Tepat jam 11.29 pagi, bilik kawalan pelancar torpedo kapal selam Kursk digegarkan dengan letupan yang disebabkan oleh kegagalan pada bahan bakar jenis hidrogen peroksida yang digunakan di dalam torpedo Type 65. Letupan berkenaan menyebabkan kebocoran pada tangki penyimpanan minyak tanah yang digunakan dalam kapal tersebut. Sejurus selepas itu, berlaku letupan sekuat 1.5 pada skala Richter bersamaan di antara 100 kg hingga 250 kg bahan letupan TNT, lalu menyebabkan kapal selam berkenaan mengalami kebocoran serta mula dimasuki air dan tenggelam pada kedalaman 108 meter di dasar laut. Pada 135 saat kemudian, berlaku letupan kedua yang lebih besar mengakibatkan seluruh struktur bahagian hadapan kapal selam Kursk musnah, menyebabkan 95 daripada 112 kru anak kapal yang mati serta-merta. Pegawai kanan kapal selam Kursk, Lieutenant Dmitry Kolesnikov, sebelum dia dan kru yang lain terkorban sempat mencatatkan nama 23 kru anak kapal selam Kursk yang masih terselamat selepas kapal selam berkenaan tenggelam. Kursk yang membawa kartris bahan kimia potasium superoksida serta dilengkapi dengan chemical oxygen generator, iaitu penjana oksigen melalui reaksi bahan kimia yang terhasil dengan menyerap karbon dioksida dan menukarkannya menjadi oksigen, gagal menyelamatkan 23 kru yang masih hidup. Ini kerana kartris bahan kimia potasium superoksida yang digunakan untuk menukarkan karbon dioksida kepada oksigen di dalam kapal malang tersebut telah tercemar dengan air masin setelah ianya dimasuki air sewaktu kapal tersebut tenggelam. Dalam laporan akhir pegawai siasatan dalam tragedi berkenaan, dilaporkan 23 kru anak kapal selam Kursk yang terselamat itu telah berusaha selama 6 hingga 7 jam dalam usaha mereka untuk bertahan hidup sehingga bantuan tiba. Namun, kenyataannya adalah operasi mencari dan menyelamat kapal berkenaan tidak dimulakan sehingga 6 jam berlalu selepas kehilangan kapal selam Kursk dilaporkan. Turut menjadi spekulasi dalam tragedi tersebut adalah ada yang mengatakan bahawa kapal selam Kursk milik Rusia itu sebenarnya telah ditenggelamkan oleh armada tentera laut Rusia sendiri kerana kru anak kapalnya yang ingin berpaling tadah dengan cuba melarikan kapal selam tersebut ke negara yang sanggup memberi perlindungan kepada krunya. Ada juga yang mengatakan bahawa kapal selam berkenaan sebenarnya telah ditenggelamkan oleh kapal selam milik Amerika Syarikat yang berada dekat dengan lokasi di mana latihan ketenteraan armada tentera laut Rusia itu diadakan. Adakah kru anak kapal selam Kursk sebenarnya dibiarkan untuk mati ataupun mereka sebenarnya dibunuh? Apa yang pasti, tragedi yang menimpa kesemua 112 kru anak kapal selam Kursk yang terkorban adalah pengabaian tertinggi yang dilakukan oleh pegawai armada tentera laut serta pemerintah kerajaan Rusia pada ketika itu. Pada tahun 2001, bangkai kapal selam Kursk telah berjaya dikeluarkan pada kedalaman 108 meter di dasar laut dan dihantar ke limbungan kapal armada tentera laut Rusia di Roslyakovo. Mayat kru anak kapal Kursk juga berjaya dikeluarkan dan disemadikan di tanah perkuburan Serafimorskoye, St. Petersburg, Rusia.